Kita pun meninggalkan Mina. Sebab itu Mina ni dipanggil Muna wa Munayan. Sebab itu jemaah Malaysia pun, jemaah dunia, pada 13 Zulhijjah Munayan. Lepas diajar dengan baik selama 3 hari 3 malam, maka jemaah pun beralihlah ke Mekah Munayan. Lalu dia pun dikeluarkan, dilahirkan seperti bayi dan ibu. Sebab itulah Rasulullah lepas keluar dari Mina, Nabi pun dikatakan balik ke Mekah. Nabi dikatakan tawadak, tahu selamat tinggal. Lalu Nabi pun pulang ke Madinah. Begitulah kita yang buat haji, yang kata pergi haji, mereka pun selepas daripada haji, maka sebab itu di Mina, mereka balik ke Mekah. Anda kata belum tahu haji, mereka tahu haji. Siapa yang belum sahih haji, mereka sahih haji. Sebab itu mereka juga akan tahu ada, tahu selamat tinggal, dan mereka akan balik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan Allah, sekarang kita menuju ke satu tempat namanya Ja'ranah. Baik, Ja'ranah ini adalah destinasi kita yang terakhir sebelum kita melalui Jabal Nur. Kita nak tunjukkan daripada jauh, iaitu tempat Gua Hira. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan Allah, jadi kita nak pergi Ja'ranah ni, kita kena tahu apakah kisah Ja'ranah. Pokoknya kita semangat nak buat umrah di Ja'ranah. Dan mengapa jemaah dunia sanggup pergi ke Ja'ranah? Semata-mata untuk melakukan ibadah umrah. Dalam sirah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ni bila dia buat umrah, Nabi rekod dia buat umrah, Nabi buat 4 kali umrah, 1 kali haji. Dalam 4 kali umrah inilah kadang-kadang jemaah bertanya, Ustaz, bukankah niat umrah ni kat sini, kat sini, kat sini? Sebenarnya niat umrah ni banyak tempat kerana Nabi dikatakan ada rekod 4 kali buat umrah. Antaranya Nabi buat umrah daripada Ja'ranah. Baik, Ja'ranah ni macam mana kisah Nabi buat umrah ke Ja'ranah? Jadi eksklusif dalam program umrah Pusat Ustaz Bailin di Faizin, kita dedahkan. Ja'ranah ni satu nama, maka disebut dengan jelas dalam surah An-Nahl. Maka Ja'ranah ni sebenarnya datang daripada satu nama seorang perempuan yang namanya Ja'ranah. Sebab tu kalau orang Arab dia tak baca Ja'ranah, disebut Ja'ranah. Ja'ranah ni Ja'ranah ke Ja'ranah maknanya sama. Dan disebut dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana Ja'ranah ini atau Ja'ranah ini nama seorang perempuan yang disebut dalam daripada istibat daripada Al-Quran itu, bagaimana dia dikatakan seorang yang dungu. Dungu ni apa? Maknanya tak mampu nak cerdik. Baik, maka disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, maka apabila disebut, janganlah kamu apabila kamu dikatakan telah memintalkan benang-benang yang telah dipintal ataupun disimpulkan, lalu dihuraikan balik, dia pecahkan balik benang tu, lepas tu dia pergi pintal balik. Maknanya kalau kita bentang kapet tu dah gulung dah, kita buka kapet tu, gulungan tu, lepas pergi gulung balik. Sebab itu dah tak apa-apa nak cerdik. Contohnya kalau kenduri, tuan faham tak tuan yang merangkap ini dan semua jemaah Malaysia, anda kata ada kenduri, tiba-tiba ada orang tolong kita, dia dah gulung kapet-kapet kan. Alhamdulillah, betul bagus kan. Tiba-tiba kita datang, kita buka kapet tu, kita gulung balik. Cerdik ke tak cerdik? Sebab itu dah dikatakan dungu. Itulah yang berlaku dalam firman Allah. Ustaz memberi kiasan supaya tuan-tuan faham. Sebab itulah dikatakan itulah kisah seorang perempuan bernama Ja'ranah. Baik, dia ni nampak tak Ustaz? Dia ni dah benang tu dah dipintal, dah digulung, tapi dia pergi buka, dia pergi huraikan satu-satu balik. Lepas tu dia pergi masak balik. Ataupun kalau tuan-tuan faham, anak-anak kita kadang-kadang dia main puzzle. Puzzle tu kakak dia dah susun, dah susah. Ni bukan puzzle yang macam tuan, yang kecil-kecil ni puzzle besar, yang kecil-kecil yang susah tu. Jadi bila dah susun puzzle tu, tiba-tiba adik ni pergi robohkan balik, pergi pasang balik. Memang susah lah. Jadi sebab itulah tak apa-apa nak jadi. Itulah orang tu kata kalau bahasa kita, jangan buat kerja 2 kali. Pernah? Jangan buat kerja 2 kali. Itulah kisah dia sebagai Ja'ranah. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan Allah, Ja'ranah ni kisah yang lebih besar. Selepas kita tahu dia adalah kisah nama daripada Ja'ranah itu datang daripada seorang perempuan, dan bagaimana pula sejarah. Dari segi nama dah tahu, dari segi sejarah macam mana bermula umrah di Ja'ranah ini. Baik, lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan, apabila Ja'ranah ini dikatakan umrah yang Nabi buat ini adalah pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya umrah dan haji disyariatkan oleh Allah, diperundangkan oleh Allah, disebut dalam kitab Hikmah wal Falsafah At-Tasyri' adalah pada tahun ke-5 Hijrah. Tetapi Nabi Muhammad SAW melakukan haji pada tahun ke-11 Hijrah, maknanya 10-11 Hijrah. Sudah pastikan 10, 9, 8, 7, 6 itu Nabi buat umrah dahulu. Antara inilah yang Nabi dikatakan buat 4 umrah. Baik, satu kata daripada umrah 4 ini Nabi buat iaitu di Ja'ranah. Jadi Ja'ranah ni macam mana? Dia berlaku pada tahun 8 Hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan rombongan umat Islam pergi peperangan, iaitu peperangan itu dinamakan peperangan Hunain. Jadi peperangan Hunain ini berlaku dengan hebat. Selama ni kita dengar kisah peperangan Hunain di sekolah-sekolah, ustaz cerita
Jadi sebab itulah kita tahu, tapi kita tak tahu apa yang berlaku selepas peperangan Hunain. Selepas saja habis peperangan Hunain, dikatakan Nabi Muhammad SAW iaitu berperang antara tentera Islam dengan tentera Hawazin. Hawazin ni iaitu tentera yang bukan Islam. Maka dikatakan peperangan itu dimenangi oleh tentera Islam. Ini benar seperti mana kita berceramah dulu di Uhud, ingat tak? Apabila Nabi dikatakan berkata sebab dia jenazah Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, selepas ini Islam tak akan kalah. Sebab itulah peperangan itu pada 3 Zulhijjah pada Uhud, dan hari ini 8 Zulhijjah. Bila 8 Zulhijjah inilah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan peperangan itu dimenangi oleh Islam. Lalu Nabi dikatakan berjaya menawan tawanan-tawanan Hawazin, dan Nabi juga dikatakan berjaya mendapat daripada harta rampasan daripada orang-orang tentera Hawazin. Lalu Nabi dikatakan membawa tawanan-tawanan ini dan harta-harta yang dirampas ini di atas kemenangan. Pada masa dahulu kalau menang kita dapat harta pihak lawan, maka Nabi dikatakan menujulah ke Ja'rana. Sampai di Ja'rana inilah Nabi dikatakan duduk di Ja'rana hampir 10 hari. Setengah daripada riwayat mengatakan 9 hari. Tapi Ustaz Atamassak saya berpegang kepada 10 hari. Ketika Nabi duduk dalam 10 hari inilah, antaranya disebut juga oleh Syekh Muhammad Elias dalam kitabnya Tarikh Makkah Mukarramah. Lalu dalam 10 hari dah Nabi dikatakan duduk di Ja'rana. Di Ja'rana yang kita nak pergi ni, bayangkan Nabi pernah duduk di situ. Sebab situ, kat situ juga ada telaga Ja'rana. Lalu tuan-tuan dan puan Allah ketika duduk di Ja'rana inilah tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, lalu dikatakan Nabi tidak pun membahagi-bahagikan harta yang dirampas daripada tentera Hawazin. Nabi dikatakan tunggu di situ bersama harta-harta rampasan dan juga orang-orang tawanan dengan mengharapkan orang-orang Hawazin akan datang untuk menuntut balik iaitu hartanya ataupun tawanan-tawanannya. Dan Alhamdulillah apabila menjelang hari yang ke-10, akhirnya muncullah tentera Hawazin. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW dan juga umat Islam di Ja'rana. Lalu Nabi bertanya kepada mereka. Sebab itu mereka datang, mereka minta kepada Nabi, mereka menuntut kedua-duanya, kembalikan tawanan-tawanan kami, iaitu kawan-kawan kami yang ditawan oleh tentera Islam, dan kembalikanlah harta-harta peperangan yang telah kami serahkan sebelum ini. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi berkata, kamu hanya boleh pilih antara dua. Kamu nak harta ataupun nak tawanan sahabat-sahabat kamu, ataupun daripada penduduk-penduduk kamu Hawazin. Lalu tentera Hawazin telah buat keputusan untuk memilih. Kalau tuan-tuan pilih mana? Pilih keluarga atau pilih harta? Ya, keluarga atas kertas lah kan. Belakang kertas. Sekarang tengah buat umrah saya, keluarga. Bagus, tengah buat umrah, bagus. Pandai bercakap ni. Dia kata buat umrah tak tipu, dia pilih keluarga. Baik, bagus ya. Ayah dengar berlega, bagus anak aku ni. Tuan ni memang betul-betul ikut muka ayah. Saya tengok. Bagus lah tuan. Baik. Jadi tuan ayah tersenyum kat belakang tu. Betul-betul pukul kakak. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah seorang anak yang bertanggungjawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi daripada anak ini menjawab, betul. Rasulullah pun mendengar jawapan daripada tentera Hawazin. Kami memilih kawan-kawan kami, tawanan ini untuk kami bawa balik, dan kami tidak memilih harta. Sebab itu Nabi suruh pilih salah satu saja. Selepas daripada itulah tuan-tuan Allah, apabila tentera Hawazin pun mengambil pilihan untuk mengambil tawanan-tawanan ataupun kawan-kawannya, lalu harta yang ditinggalkan itu, tentera Hawazin pun balik. Nabi membagi-bagikan kepada tentera-tentera Islam yang berada dalam pasukan itu. Tetapi para sahabat terkejut, Nabi tidak memberi harta itu kepada semua. Nabi hanya menyerahkan kepada sebahagian saja, iaitu antaranya Nabi menyerahkan kepada orang-orang yang dipanggil tentera Islam yang bukan selain daripada orang-orang Ansar. Jadi sebab itu tentera Islam yang ikut pun semua dapat, melainkan orang-orang Ansar. Lalu bertanyalah orang Ansar, mengapakah mereka tidak dapat membayar harta tersebut? Sebab orang Ansar ni Nabi cerdik. Mereka ni kaya, ada harta. Orang Madinah yang asal, pernah dengar tak orang Ansar bagi orang Madinah harta? Pernah dengar tak? Mereka ni bersatu, malah isteri mereka pun mereka kahwinkan orang Muhajirin. Sebab itulah Nabi kata, sesungguhnya Rasul ini membagi kepada kamu, maka kamu tahulah apakah yang baik bagi kamu. Maksudnya aku sebagai Rasul tahu apa yang baik bagi kamu dan sebagainya. Sebab itulah menangis orang Ansar dan mengatakan, ya Rasulullah, kami reda dengan keputusanmu. Sebab itu di sini kita belajar bagaimana perlu kita tahan pada Rasul. Apabila Nabi dah kata macam tu lah, tak usahlah kita nak ungkit. Kalau kita balik Malaysia, kenapa Nabi kata macam ni, kenapa Nabi tak bagi, tak usahlah kita mengungkit bagaimana berlaku di Ja'rana. Iaitu falsafahnya Nabi menunjukkan bagaimana ketaatan orang Ansar yang dijamin antaranya untuk masuk syurga lebih awal daripada Muhajirin.
Sebab itulah orang Ansar lebih taat. Ya Rasulullah, kami reda, kami tak dapat. Sesungguhnya keputusan Allah dan Rasul itu lebih tepat. Sesungguhnya Rasul lebih tahu dan Allah lebih tahu apa yang Nabi tak tahu. Sebab itu mereka reda. Masya Allah, mereka menangis-nangis memohon ampun dan maaf kepada Rasulullah. Takut Nabi tersinggung, kenapa mereka tak dapat harta tadi. Dan dikatakan antara tangisan mereka itu membasahi janggut-janggut mereka kerana air mata yang mengalir sehingga ke janggut-janggut mereka. Baik, dan selepas daripada pembagian harta tersebut dah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, waktu malam, hari yang ke-10, lalu Nabi dilihat mandi sudah ihram, Nabi dikatakan memakai ihram, Nabi dikatakan juga semasa ihram, dan Nabi dikatakan melakukan ibadah umrah dengan berniat umrah di Ja'rana. Sebab itulah tuan-tuan dan Allah, kalau kita pergi Ja'rana, kalau maksud pergi Ja'rana malam-malam lagi ramai daripada siang. Kalau kita nampak siang ramai, malam pun ramai. Sebenarnya sunnah Rasulullah, orang kata buat umrah ni sunatnya ambil mikot di Ja'rana, betul. Tapi sunnahnya pada waktu malam. Sebab itulah tuan-tuan Allah dipanggil Ja'rana ini mikot Nabi Muhammad SAW. Itu tempat niat Nabi ketika Nabi buat umrah. Sebab itulah kita tak mampu lagi malam, kita pergi siang pun Alhamdulillah. Jadi sebab itu nanti kita nampak ramai jemaah dunia datang. Dia nak berumrah, dia berniat di Ja'rana. Sebab Nabi Muhammad SAW pada malam itu juga Nabi dikatakan berniat umrah di Ja'rana. Baik, selepas berniat umrah di Ja'rana inilah tuan-tuan Allah, Nabi pun dikatakan menuju ke kota Mekah. Dan dalam masa sampai di Mekah pada malam itu juga Nabi pun tawaf sa'i gunting. Alhamdulillah berakhirlah sudah. Sebab itulah sunnahnya kita yang berumrah ikut Nabi. Lepas saja kita berniat umrah, terus balik, terus tawaf sa'i gunting. Jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Sebab itu ada di atas sini jemaah minta ustaz-ustaz boleh tak rasanya umrah siap, esok mau buat umrah. Tak boleh. Sebaik-baiknya kita buat umrah, kita niat dan terus pergi. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Seperti mana Ustaz sebut sebelum ini, lagi lambat kita buat umrah, lagi lama kita terperangkap dalam ihram, lagi lambat kita buat umrah, lagi banyak risiko nak kena dam dalam ihram. Jadi sebab itu ikut sunnah Nabi, maka disebut di majalah kisah sejarah ini Nabi punya umrah pada waktu malam, dan ketika itu juga Nabi pergi ke Mekah dan Nabi juga menyelesaikan umrahnya pada malam tersebut. Sebab itu nanti balik jangan terkejut. Ustaz Syarul kan kata tuan-tuan buat sampai hotel nanti jangan lupa letak barang, kita akan pergi buat umrah di Masjidil Haram. Ataupun mungkin kita tengok keadaan lah masa macam mana dia. Baik, kalau tak boleh baru kita buat lepas dulu. Baik, hadirin mati Allah SWT, itulah antara kisah Ja'rana yang dikatakan berlakunya mikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah satu kisah yang menarik. Sebab itulah daripada kisah ini, selepas Nabi berumrah di Ja'rana dan pada malam tersebut, maka sebab itulah Ja'rana menjadi pilihan umat Islam sampai hari ini untuk melakukan ibadah umrah dengan berniat umrah mikot Ja'rana atau berniat umrah di tempat yang bernama Ja'rana. Mikot dalam bahasa Arab terjemah bahasa Melayu dibagi tempat. Tempat mikot, namanya mikot ni tempat apa? Tempat berniat. Jadi mikot ni dipanggil mikot pusat Ja'rana. Mikot tempat niat Ja'rana di Ja'rana. Alhamdulillah. Jadi sebab itu tuan-tuan Allah, kita menuju ke Ja'rana. Dan Ja'rana ini kalau dia ambil jarak daripada Makkah Al-Mukarramah, tempat kita, dia lebih kurang hampir 17 km. Lebih kurang hampir 16 hingga 17 km daripada hotel kita Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah.